ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua kerana telah memberi kepada saya peluang untuk membahas ucapan titah Duli Yang Maha Mulia yang Dipertua Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badili Shah Hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah. Saya ingin menyampaikan junjung kasih yang tidak terhingga kepada Duli Yang Maha Mulia yang telah mencemar Duli untuk menyampaikan titahnya pada mesyuarat pertama, penggal pertama, Parlimen ke-13 pada 25 Jun lalu. Dalam titah Tuanku setebal 14 halaman itu merangkumi 33 perkara. Semuanya digarap dengan kuat dan gagah disampaikan kepada semua wakil-wakil rakyat khasnya dan semua lapisan masyarakat. Titah ucapan baginda adalah sebagai pemandu arah kepada semua wakil-wakil rakyat, pemimpin negara di dalam mengurus negara dan membawa masyarakat kepada keamanan, kemakmuran, keselamatan, kesejahteraan dan kestabilan di dalam negara dari dunia sampai akhirat, dimulakan dengan syukur dan diakhiri dengan doa. Banyak perkara yang telah disentuh oleh rakan-rakan saya di dalam dewan ini terhadap titah ucapan yang telah disampaikan oleh baginda Yang Dipertua Agong. Dan saya dalam kesempatan ini akan hanya menyentuh beberapa perkara sahaja yang berkaitan di dalam titah ucapan ini. Tuan Dipertua, salah satu perkara yang telah diberi perhatian yang awal oleh Duli Yang Maha Mulia ialah mengucap takziah kepada pihak keselamatan yang telah terkorban dan juga kepada keluarganya di atas usaha-usaha dan bakti yang telah dicurahkan untuk mempertahankan negara di dalam peristiwa Lahad Datu dan Sempurna. Dan saya merasakan ini merupakan satu keadaan yang telah terjadi dengan tiba-tiba dan kita dikejutkan dengan suasana itu. Duli Yang Maha Mulia telah menyampaikan takziah kepada keluarga dan mangsa-mangsa yang terlibat dan kita juga menyampaikan hal yang sama dan mengucapkan berdoa agar mereka diberi keampunan dan limpah rahmat yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang saleh. Begitulah juga saya rasa juga sedikit terkilan dalam masyarakat kita di mana diperdebatkan tentang kematian mereka. Ada yang katakan syahid, ada yang mengatakan sebaliknya. Jadi perkara seperti ini Tuan Dipertua tidak patut diperdebatkan di dada akhbar. Ia hanyalah boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoriti di dalam bidang yang telah ditentukan di dalam negara kita. Jadi saya harap pihak-pihak yang berkenaan, kalau ada isu-isu besar seperti itu, tidak dijadikan satu polemik dan ditanya kepada orang-orang yang tidak berotoriti di dalam memberi pandangan-pandangan. Kerana dia akan boleh mengelirukan masyarakat. Bagi saya, syahid itu jelas dan tidak syahid pun jelas. Kalau orang syahid ditanam dengan tidak usah mandi, tidak sembahyang. Itu jelas. Jadi tuan-tuan, Tuan Dipertua, perkara ini saya harap tidak dijadikan sebagai keadaan yang boleh mengelirukan masyarakat dan kita minta pihak yang berkenaan supaya memberi penjelasan yang jelas kepada perkara-perkara tersebut. Tuan Dipertua, dalam ucapan baginda Tuanku perkara 29 di dalam memperkatakan tentang Islam berteraskan maqaris syariah akan terus memelihara kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Hal ini sangat menarik perhatian kita semua, tadi pun telah disentuh oleh pembahas sebelum saya, bahawa Islam adalah din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Begitulah juga Islam ini telah diterima di dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan. Jadi baginda Yang Dipertua Agong telah
menekankan bahawa Islam berdasarkan maqasidus syariah. Apa tuan yang dimaksudkan dengan maqasidus syariah? Tadi telah diterangkan oleh pembahas sebelum saya. Tujuannya ialah untuk menjaga 5 perkara. Dan kalau 5 perkara ini terjaga dengan baik, ia akan baik masyarakat dan negara itu. Kalau sekiranya tidak dijaga dengan baik, maka di situ ada kepincangan. Perkara yang utama ialah menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga keturunan. Yang keempat menjaga akal. Dan yang kelima menjaga harta. Ini ada 5 perkara yang menjadi tujuan syarak. Tujuan syariat Islam diadakan. Dan kelima-lima perkara ini bukan sahaja untuk jaga di dalam untuk orang Islam sahaja, tetapi kepada seluruh masyarakat. Tuan Dipertua, kalau kita melihat secara mudah, untuk menjaga agama ialah Islam memberi kawalan yang sebaiknya kepada agama Islam dan juga memberi peraturan yang baik kepada terhadap agama lain. Mempunyai pengawalan yang cukup. Karena itulah Islam melarang kita mencemuh agama lain. Begitulah juga sebaliknya, Islam tidak mengajar perkara-perkara yang boleh menimbulkan permusuhan di dalam agama. Walau bagaimanapun kita melihat dalam hubungan ini Islam perlu dikawal. Pemerintah perlu mengawal supaya umat Islam tidak terjebak dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Tadi telah disentuh bahawa di dalam negara kita telah muncul satu ajaran yang tersebar dengan luas, walaupun iaitu ajaran pahaman Syiah. Walaupun tadi disebut jumlahnya 50,000, tapi saya masih belum meyakini bahawa angkanya sampai sebegitu. Sebab angka ni tidak ada statistik yang boleh kita percaya sampai kini. Walau bagaimanapun itu merupakan satu gembar-gembur yang diada-adakan. Tuan Dipertua, sebenarnya umat Islam di Malaysia adalah berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan telah termaktub di dalam anikman-anikman di negeri. Namun pada era tahun awal 80-an ada sedikit kelonggaran diberikan kepada peraturan itu, sehingga dimasukkan boleh diamalkan mazhab Ja'fariyah dan Zaidiyah di dalam anikman. Walaupun ianya telah diberi teguran dan juga pandangan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepakaran di dalam bidang tersebut supaya jangan memberi ruang itu. Tetapi setelah 3 dekad perkara ini berlaku, maka sekarang kita melihat majlis-majlis agama Islam di seluruh negara telah berfikir kembali. Sudah 3 dekad dan perkara ini telah tersebar. Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta pihak-pihak yang beri tanggungjawab supaya memikir ke depan perkara ini. Kalau sekiranya tahun 80-an dulu diberi perhatian, maka mungkin ia tidak akan berlaku seperti sekarang. Dan begitulah juga saya ingin menarik perhatian yang Tuan Dipertua. Sekarang ini kebanjiran Malaysia merupakan negara yang menjadi tumpuan untuk pelajar-pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat ijazah pertama dan selepas ijazah pertama. Antara pelajar yang ramai datang ke Malaysia ialah dari Iran. Saya ingin memberi pandangan di sini, bertanya di sini, adakah kedatangan dan kebanjiran mereka itu telah dikenal pasti dan dipastikan mereka tidak menyebar ajaran tersebut? Dan saya ingin juga mengetahui daripada pihak kementerian berapa ramai pelajar-pelajar antarabangsa yang duduk di dalam, yang belajar di negara kita, yang daripada setiap negara, kerana kita bimbang kedatangan mereka yang ramai boleh menyebabkan kesan yang negatif pada masa depan. Begitulah juga Tuan Dipertua, kalau kita lihat kembali untuk menjaga jiwa. Islam mewajibkan jiwa setiap orang tidak boleh diperkotak-katik dengan sewenang-wenang, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibunuh dan dipenjara atau sebagainya. Begitulah juga kita melihat Islam cukup menjaga. Walau bagaimanapun kita melihat akhir-akhir ini
kes bunuh dengan menembak jarak dekat. Sudah menjadi satu trend. Dan baru-baru ini ada 3 orang guru telah ditembak dengan jarak dekat. Jadi saya pun risau, golongan guru ini menjadi sasaran. Walaupun kita tak tahu apa background dia. Tapi setelah 2 orang di Kelantan dan seorang di Perak. Ini menunjukkan satu trend. Dan di Kedah. Ini merupakan satu trend yang sangat menggerunkan. Karena itulah kita melihat perkara ini merupakan satu fenomena yang baru berlaku dan dilihat, saya membaca akhbar bahawa pihak keselamatan ada menyebut bahawa pembunuh upahan itu bukanlah besar, tapi saya melihat walaupun tidak besar, kes-kes itu terpencil, namun dia memberi satu gambaran yang tidak baik dan menakutkan. Begitulah juga untuk menjaga jiwa ini, saya terbaca dalam akhbar baru ini ada 6 juta pengguna jalan raya di Malaysia yang tidak ada lesen. Dan JPJ telah membuat usaha-usaha untuk supaya mereka ini mengambil lesen. Dalam hubungan ini Tuan Di-Pertua, saya ingin tahu adakah 6 juta itu termasuk kanak-kanak sekolah ataupun remaja yang lepas sekolah? Dan adakah mereka yang terlibat dalam kemalangan jalan raya itu termasuk golongan yang tidak ada lesen? Ataupun bagaimana mereka ini terjadi begitu? Karena itu pada sesi yang sebelum ini saya mencadangkan supaya kanak-kanak remaja yang sekolah menengah ni ada yang saya lihat menggunakan motosikal pergi ke sekolah tanpa lesen, sudah pasti tanpa lesen dan tidak pakai topi keledar. Dan ini merata di kampung, di luar bandar. Jadi saya melihat ini merupakan satu masalah kepada pengguna jalan raya dan boleh membawa kemalangan. Namun kita tidak tahu bagaimana kaedah-kaedah yang boleh diambil terhadap untuk membendung keadaan-keadaan itu. Dan saya ingin bertanya kepada kementerian yang berkenaan, bagaimana langkah-langkah yang boleh kita atasi perkara seperti ini sehingga tidak membawa kemalangan kepada jalan raya. Menjaga keturunan Tuan Di-Pertua ialah mengawal supaya anak-anak kita lahir dengan cukup peraturan, iaitu dengan perkahwinan yang sah. Dalam hubungan ini, rumah tangga kita perlu aman. Begitulah juga kita tidak mahu porak-poranda di dalam masyarakat kita. Untuk merealisasikan hal ini, hifdzun nasl atau keturunan ini dititik beratkan oleh Islam. Dalam hubungan ini kita melihat Islam begitu berat, begitu mengambil berat tentang keturunan. Dan apabila keturunan itu mempunyai kaitan dengan perkahwinan dan juga pusaka. Ini yang diberi perhatian besar. Kerana itu saya melihat kita telah bincang di dalam dewan ini dulu, ialah anak-anak yang tak sah taraf. Anak-anak yang tak sah taraf itu jumlahnya ribuan, malah ratusan ribu. Itu pada tahun 11, pada tahun 2011. Dan sekarang kita melihat boleh jadi bilangan itu telah bertambah. Walau bagaimanapun, anak yang tak sah taraf itu bukan semuanya lahir daripada hubungan luar nikah. Ada yang tak sah taraf kerana kahwin di Thailand. Ibu dan bapaknya tidak daftar, maka anaknya tak sah taraf. Jadi kerana itu saya rasa apabila sebut anak tak sah taraf, jangan minda kita pergi kepada anak luar nikah. Kerana itu saya melihat bagaimana kerajaan dapat menyelesaikan hal ini. Saya amat prihatin, kita amat prihatin kepada mereka. Kesalahannya bukan mereka, ibu bapa yang salah, tetapi beban adalah dipikul oleh anak-anak. Dan hal ini kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab perlu memikirkan dengan sebaik-baik dan sedalam-dalamnya agar hal-hal seperti ini dapat diatasi. Begitulah juga kita dalam menjaga harta. Harta Islam melihat sebagai satu amanah, satu pemberian daripada Allah kepada setiap orang untuk dijaga hartanya.
dan harta orang tidak boleh diceroboh. Namun saya ingin tahu berapa banyak kes yang telah berlaku dalam masyarakat kita, kes rompak dan kes curi. Rompak dan curi merupakan satu perkara yang jenayah yang sering berlaku dan dilaporkan di dalam akhbar-akhbar. Jadi ini adalah satu perkara yang besar, dan kalau kita boleh, kalau boleh pihak yang berkenaan, saya ingin tahu daripada tahun 2011 dan 2012 berapa kes rompokan bersenjata dan curinya, dan berapa nilai wang yang terlibat. Hal seperti ini, Tuan Dipertua, mempunyai kesan yang besar ke dalam masyarakat kita. Tuan Dipertua, seperkara lagi saya ingin sentuh ialah kesederhanaan, wasatiyah. Wasatiyah ini telah digembar-gemburkan, telah diresmikan pada tahun lepas, dan dia telah ditubuhkan pada 17 Januari 2012, Institut Wasatiyah, dan satu kursi diletakkan di Universiti Melaya. Saya ingin tahu setakat ini apa rancangan yang telah dibuat untuk diberitahu kepada masyarakat. Sebenarnya konsep wasatiyah ini memang disebut di dalam Al-Quran. Namun saya melihat orang tak faham, dan ramai yang tak faham tentang konsep wasatiyah ini. Dan kalau kita melihat, wasat adalah, kalau kita ambil satu bulat, titik di tengah. Itu wasat, center. Itu maksud wasat ialah center. Ataupun dia berada di antara dua keadaan, dan dia berada di tengah-tengah. Dan banyak penerangan-penerangan telah diberikan kerana ia adalah berasal daripada bahasa Arab. Untuk kita fahami kedudukan wasatiyah ini, perlu kita melihat susur galur kata dasar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimah wasat ini antara lain ialah yang paling baik, yang paling adil, yang paling utama. Jadi apabila kita sebut wasatiyatul Islam, kesederhanaan Islam, ialah maksudnya yang paling adil. Islam bawa yang paling adil, yang paling baik, yang paling utama. Dalam hubungan ini, Tuan Dipertua, kenapa dia paling baik, paling adil, paling utama? Ialah yang pertama kerana dia datang daripada Allah. Yang kedua, dia satu agama adil yang merangkumi mengatur seluruh kehidupan manusia, bermula dari dunia sampai akhirat, dan dia untuk seluruh bangsa dan manusia, dan semua orang boleh berinteraksi dengan Islam tanpa mengira bangsa dan agama. Kerana itu orang bukan Islam pun boleh ikut Islam, tak perlu masuk. Boleh. Ia ada dua perbezaan. Ada 2 minit lagi. Terima kasih. Perkara yang ketiga, Tuan Dipertua, perkara seterusnya ialah saya ingin sentuh sikit berhubung dengan kerisauan masyarakat kita tentang polarisasi kaum. Polarisasi kaum ini sebenarnya tidak perlu kita takut kalau kita ambil kaedah yang tepat. Kaedah yang tepat ialah manusia ni, kalau yang dicadangkan oleh Islam ialah Islam membawa manusia adalah dari ayah yang seorang, yang sama. Jadi Islam mengatakan semua manusia adalah dari Adam, dan Adam adalah dari tanah, dan semua manusia tidak ada yang berbeza antara satu sama lain. Kerana itu, kalau sekiranya Islam menyatakan bahawa manusia adalah dari yang sama, maka kita boleh terima buat sementara. Kepada orang-orang yang bukan Islam, kita adalah asal yang sama, dan kita adalah keluarga besar. Perbezaan yang ada di antara satu sama lain, itulah perbezaan kebaikan yang ada dan boleh sampai kepada orang lain. Saya ini ingin membaca satu ayat daripada Al-Quran berhubung dengan perkara ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia,
Ini firman Allah, ya Allah berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berpuak dan bergolongan berkabilah. Semata-mata untuk berkenalan antara kamu. Jadi sangat simple. Kerana itulah dia lahir daripada seorang insan dan kita adalah keluarga besar. Dan tidak perlu dia jadikan prejudis. Kalau itu kita jadikan asas, maka kita boleh sama antara satu sama lain. Dan apa ada kelebihan seseorang itu, dia boleh berikan kepada saudaranya. Nampak tuan nak suruh saya berhenti tu? Boleh, aku gulung. Saya gulungkan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, ucapan yang di Pertuan Agong merupakan satu ucapan yang cukup kemas dan gagah. Ia mengajak kita semua supaya merenung kepada kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keselesaan hidup. Dan ini merupakan tugas dan tanggungjawab kerajaan yang diberi mandat dan memerintah agar mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingin nyatakan bahawa setiap kita adalah bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, dan setiap kita akan ditanya dengan tugas kita sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Terima kasih Yang Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya Muhammad.